Tarik nafas je dulu. Macam ni. Hai, hari ni kita akan bercakap tentang bagaimana cara ibu bapa nak react bila anak-anak buat salah. Jadinya, topik hari ini berfokuskan tentang peranan ibu bapa kepada anak-anak. Salah yang dimaksudkan di sini ialah salah yang tidak berbahaya lah. Tapi, bila anak-anak buat tu kita rasa serabut. Kita rasa terganggu sangat, kita rasa nak marah. So, contoh-contohnya ialah anak buat tumpah minuman atau makanan yang cair, yang berliquid, yang mana susah nak dibersihkan. Kita tengah tenang-tenang buat kerja kan, tiba-tiba anak kita datang buat sepah. Tiba-tiba anak kita datang tumpahkan makanan. Tiba-tiba anak kita masuk dapur jatuhkan tepung dan sebagainya. Saya rasa ibu bapa di luar sana lebih handal untuk listkan contoh-contoh masalah ataupun salah yang anak kita buat. So macam mana kita nak buat bila anak kita asyik buat salah je? Hari-hari buat salah. Saya akan bagikan contoh. Contoh ini ialah kisah benar yang mana ia berlaku pada anak saya dan saya sendiri. Masa tu saya di dapur dan tengah masak, tengah sibuk basuh pinggan, tengah fokus buat kerja kita. Tiba-tiba datang anak saya nak teman saya kat dapur. Apa yang dia ambil dekat dapur ialah sebotol madu. Dia cuba buka madu tu. Tiba-tiba masa dia buka tu, terjatuh dan tumpah madu habis atas kapet dapur. Apa yang kita patut buat? Yang pertama, kita biarkan sahaja dia dalam mood itu. Maksudnya mood rasa salah, rasa takut, berdebar-debar. Kita kalau boleh jangan kacau dia. Jangan masuk campur. Jangan interrupt, orang putih kata. Biarkan dia dalam mood tu. Kerja ibu bapa masa tu, tarik nafas je dulu. Macam ni. Okey? Yang kedua, bila kita nampak dia dah ke tindakan seterusnya, sama ada dia ambil botol tu, cuba letak kat tempat lain, ataupun dia daripada muka terkejut kepada muka lebih tenang, ataupun dia menangis. Yang penting dia buat benda lain daripada yang mula-mula tadi tu. Masa tu kita masuk dengan soalan ajaib. Adik okey? Soalan ajaib. Apa-apa saja gelaran yang kita panggil anak kita, kita tanya dia. Tapi jangan tanya okey ke tak, tanya okey. Kalau boleh kita elakkan perkataan-perkataan negatif seperti tak. Lepas tu dia akan jawab okey atau tak okey. Biasanya kalau kita tanya dengan dalam keadaan tenang macam tu, anak kita akan cakap okey ataupun dia hanya akan anggukkan kepala dia. Lepas dia jawab okey atau dia anggukkan kepala dia, kita sambung dengan bagi tahu solusi supaya di kemudian hari dia boleh buat dengan cara yang betul. Contohnya saya bagi tahu pada anak saya, adik lain kali botol madu ni kena pegang bawah dia macam ni, barulah bila adik dah pusing, dah buka, dia tak terjatuh ke bawah kan, sebab kita pegang pakai tangan kita. Bagi cadangan yang kedua, ataupun adik boleh buka dekat atas meja untuk elakkan dia dari jatuh. Last sekali kita habiskan dengan soalan juga. Kita tanya dia, adik belajar benda baru hari ni? Biasanya dia akan angguk. Kalau dia geling kepala, kita terangkan semula dekat dia sampai dia faham. Bila anak kita angguk tu, tahniah, anda berjaya. Kita dah berjaya ajar anak kita ilmu baru tentang kehidupan. Macam mana dia nak survive, macam mana dia nak teruskan kehidupan dia dengan lebih baik. Semua tu melalui salah yang dia buat tadi. Budak-budak ni sebenarnya mereka suci, tiada dosa. Biasanya kalau mereka buat salah, mereka akan rasa bersalah. Kita boleh tengok ya dari raut wajah muka anak-anak kita. Nampak mereka tu takut dan rasa bersalah. Proses mendidik anak-anak ni adalah satu proses yang sangat panjang. Jadi kita, ibu bapa, teruskan saja memberi pesan yang sama berulang-ulang kali. Mungkin berpuluh-puluh kali, mungkin beratus-ratus kali. Bergantung kepada anak-anak kita. Sebab setiap anak tu berbeza-beza. Yang penting ibu ayah semua mesti kena ada jiwa yang kental. Anak-anak ni, mereka tiru apa yang kita buat. Kalau sekarang kita marah mereka bila mereka buat salah, nanti mereka akan ulang benda yang sama. Begitulah mereka akan buat bila mereka besar nanti. Sebab mereka tahu tu je caranya. Dulu saya pun selalu marah-marah anak saya. Buat salah sikit marah. Kalau dah gila sangat tu, memang jadi harimau lah. Suara ni sampai jiran 3 rumah pun dengar. Tapi lepas saya tahu rupanya ada cara yang lebih baik.
Jadi saya belajar dan praktikkan dengan anak-anak saya di rumah. Saya rasa lagi tenang. Suami pun ikut juga nak belajar cara yang betul untuk berkomunikasi dengan anak-anak. Jadi peranan kita lah sebagai ibu bapa untuk menunjukkan cara yang betul pada anak-anak kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Bila saya fikir tentang masa depan anak saya kan, takkanlah saya nak anak-anak saya membesar dengan bila berdepan masalah, marah. Bila tak suka, marah, tengking. Kalau boleh saya naklah anak-anak saya tu membesar tenang. Walaupun ada masalah, walaupun ada rintangan melanda, walaupun dia tak suka, tapi dia tahu nak react macam mana dengan situasi-situasi yang tak best tu. Bila sebut marah ni, sebenarnya bukan orang yang dimarah je stres, tapi orang yang memarahi tu pun sebenarnya stres. Jadi saya tak nak anak-anak saya ni membesar stres kan, ada masalah stres. Kalau boleh masalah ke, tak suka ke, mereka masih boleh tenang dan mereka bijak mencari solusi. Impiannya macam itulah. Sebabkan itulah saya sanggupkan juga. Tak rugi pun. Kita niat untuk anak-anak kita kan, kita buat ni, kita pun dapat. Kita dapat memperbaiki diri kita. Kepada ibu bapa di luar sana, selamat maju jaya. All the best. Bersama membina masyarakat rahmat. Timika.